wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan ini diturunkan Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia dan keterangan-keterangan bagi petunjuk itu, dan menjadi pembeza di antara yang benar dengan yang salah. Alhamdulillah, kita dah sampai ke hari 17 Ramadan. Lebih daripada separuh kita telah menyempurnakan bulan Ramadan Al-Mubarak, penghulu bagi segala bulan. Nabi SAW di satu bulan Sya'ban, dekat nak masuk dengan bulan Ramadan, selepas selesai menunaikan solat pada suatu hari, Rasulullah SAW naik atas mimbar. Bukan hari Jumaat, tapi Nabi naik atas mimbar untuk nak menyatakan sesuatu kepada para sahabat baginda radhiyallahu anhum ajma'in. Khutbah Rasulullah atas mimbar ni pendek ya. Rasulullah baca ayat, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun la'allakum tattaqun la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, ditulis atas kamu kewajipan puasa sebagaimana kewajipan puasa ni ditulis ke atas orang yang terdahulu sebelum daripada kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa, mudah-mudahan kamu bertakwa, mudah-mudahan kamu bertakwa. Nabi ulang 3 kali. Kemudian Rasulullah SAW turun daripada mimbar dan keluar daripada masjid, balik rumah baginda. Rumah Nabi dengan masjid ni dipisahkan oleh tabir, tirai je. Salak tirai sejik rumah Nabi. Tinggallah sahabat-sahabat. Jadi bila Rasulullah berkhutbah begitu, sahabat Nabi ni ada beberapa perkara yang mereka faham. Yang pertama, bila Rasulullah nak beritahu sesuatu, Rasulullah naik atas mimbar. Maknanya benda ni benda penting, benda besar, bukan benda main-main, kena ambil perhatian sungguh-sungguh. Yang kedua, bila Rasulullah ulang satu perkara lebih daripada sekali, dalam hal ni Nabi ulang la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa 3 kali. Pakak tanyalah di kalangan sahabat, bapa Rasulullah ulang la'allakum tattaqun sampai 3 kali? Siapa gak di kalangan kita hok boleh cerita apa makna takwa? Bangunlah Sayyidina Ali karramallahu wajhah, sepupu Rasulullah, menantu Nabi lagi, pernah dilantik jadi panglima dalam beberapa peperangan, antaranya perang Khaybar lawan orang Yahudi, dan jadi khalifah Islam yang keempat. Sayyidina Ali bangun. Sayyidina Ali kata, apa yang pernah Rasulullah beritahu kepada aku tentang takwa ni ada 4 makna. Yang pertama, al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah, Tuhan Rabbul Jalil. Yang kedua, wa amalu bitanzil, beriman dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Yang ketiga,
Waridha bil qalil, redha dengan yang sedikit. Ada sifat qanaah dalam diri kita. Dan yang keempat, wal istidad liyaumir rahil. Kita buat persiapan untuk hari kita nak pergi, hari kita nak tinggalkan dunia ni. Pagi ni kita ambil yang kedua, wa amalu bitanzil, kamu beriman dengan apa yang diturunkan oleh Allah, dengan makna kitab Al-Quran. Quran ni kadang-kadang Allah sebut dengan perkataan Quran, kadang-kadang disebut dengan Al-Kitab, zalikal kitab, kadang-kadang disebut dengan Furqan, kadang-kadang disebut dengan Hudan, kadang-kadang disebut dengan Nur. Benda sama Quran, tapi makna dia menggambarkan luasnya Al-Quran. Al-Quran, Al-Kitab, Nurun, Hudan, Furqan. Kitab Al-Quran belaka 30 juzuk, 114 surah, lebih 6,000 ayat. Bilangan ayat Al-Quran beza pendapat di kalangan ulama. Ni kita tak sebalah. Ada kata 6,660 ayat, ada kata begini. Dia tak ada satu jumlah yang betul-betul sepakat. Dah buat apa Quran lain-lain? Tak. Cumanya di kalangan ulama ada yang berbeza, wakaf dengan wasal. Okay. Jadi kalau satu ayat, ulama ni kata wakaf, ulama ni kata wasal. Kalau kata wakaf jadi 2 ayat, kalau kata wasal jadi so. Ada ulama yang kata bismillah ni satu daripada sab'an minal masani wal Qur'anil azim, satu daripada ayat surah Al-Fatihah. Maknanya di surah-surah lain dia tak ada lah, tak jadi ayat. Ada ulama yang kata dia adalah ayat di permulaan bagi setiap surah kecuali surah Bara'ah. Jadi beza ni dia akan jadi beza dari segi bilangan ayat, bukan Quran lain-lain. Di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Abu Bakar ni mereka sekejap yang mengambil alih tapuk kepimpinan selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sekejap, Sayyidina Abu Bakar dihadapkan dengan 2 tugas besar. Yang pertama sekali, tugas memerangi orang murtad. Murtad ni murtad kerana mengaku jadi nabi dan jadi pengikut kepada nabi palsu. Musailamah daripada negeri Yamamah mengaku dia adalah nabi selepas daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan kelas-kelas Rasul Kohar hak Melayu ni. Hak tu hakim jerekoh sikit dalam mahkamah letak jawatan selalu. Hak ni Musailamah ni dia ada puluh ribu pengikut. Akak senjata untuk lawan Islam, lawan Khalifah Islam. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mempersiapkan pasukan tentera untuk lawan orang murtad. Berlaku pertempuran yang hebat dalam peperangan lawan orang murtad yang berakhir dengan Musailamah terbunuh. Nabi palsu yang memimpin orang-orang murtad dibunuh oleh Wahsy. Wahsy ialah hamba kepada Hindum binti Utbah yang ditugaskan untuk bunuh Sayyidina Hamzah dalam perang Uhud. Dan Wahsy berjaya dalam tugas dia bunuh Sayyidina Hamzah dalam perang Uhud. Bila pembukaan kota Mekah, orang masuk Islam cara berduyung-duyung, Wahsy ni dia lari situ, lari sini, lari situ, lari sini. Akhirnya dia rasakan dunia ni tak ada nak pergi mana dah. Orang jadi Islam belaka. Sehingga dia mari jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari untuk mengucap 2 kalimah syahadah. Rasulullah bila tengok Wahsy, Rasulullah paling ke lain.
Sehingga Wahsy kata, ya Rasulullah, tak sudi ke Rasulullah tengok saya? Rasulullah kata, bukan tak sudi, cuma bila tengok Wahsy dia teringat Hamzah. Pak saudara yang paling Nabi SAW sayang, yang terbunuh syahid dalam peperangan Uhud. Sehingga Wahsy dia rasa dia sangat bersalah di atas tindakan dia bunuh Sayyidina Hamzah, dan dia rasa dosa dia ni tak diampunkan kecuali lepas dia boleh bunuh orang yang paling jahat selepas daripada Sayyidina Hamzah. Dia ikut serta dalam perang memerangi orang murtad dengan tombak yang sama yang dia bunuh Hamzah, dia berjaya bunuh Wahsy. Dalam perang ni, sahabat-sahabat Nabi yang hafal Quran duduk di saf depan, dan ramai daripada kalangan mereka gugur syahid dalam peperangan ni. Jadi bimbanglah Sayyidina Abu Bakar, sebab masa tu Quran tak ada tulis lagi. Quran ni duduk atas belulang kambing, belulang unta, belulang lembu, tulis kok kulit-kulit kayu, dan di dalam dada sahabat-sahabat yang hafal Quran. Jadi kalau sahabat yang hafal Quran ni pas orang gugur, bimbang Sayyidina Abu Bakar, Quran ni akan hilang. Lalu Sayyidina Abu Bakar panggil seorang sahabat, Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, bui satu khijab besar. Khijab besar ni yang Sayyidina Abu Bakar bui ialah khijab kupu Quran. Quran hok duk rata-rata tulis kok kulit kayu, belulang dalam dada pada penghafal. Kupu biar jadi satu mushaf. 30 juzuk, 114 surah, 6,000 ayat lebih ni, kupu biar jadi mushaf. Berat tak berat kerja ni, sehingga Zaid bin Sabit kata, ya Amirul Mukminin, kalau Amirul Mukminin izinkan, saya nak minta tukar kerja lain. Kerja apa? Saya nak Abu Bakar tanya. Zaid bin Sabit kata, ya Amirul Mukminin, izinkanlah saya pindah Bukit Uhud ni daripada tempat awak duduk ni, ambil letak lain. Rengel lagi daripada kerja kupu Quran. Orang di Mekah dia tahu besar mana Bukit Uhud. Tapi Zaid bin Sabit gambarkan berat tak berat kerja kupu Quran ni. Kalau saya nak Abu Bakar arahkan dia alih Bukit Uhud tu tak lain, lebih rengel daripada kerja kupu Quran. Tapi sahabat Nabi ni kerja dalam tempoh yang sikap, tanpa tersilap walaupun satu huruf. Al-Quran ni kupu kan, jadi sama sahabat. Kita lah ni hak kecil gini dalam poket pun ada, opsan ni ada, opsan ni pun ada. Hak tu pun kita tak berapa nak baca. Quran ni risalah, kalam Allah yang dikirim kepada Nabi SAW kepada kita hamba. Jadi bila kita terima risalah kalam Allah yang tujunya ke kita hidup 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, makan rezeki Allah, jak daripada tak cerah, pas ke tengah malam Allah bagi kita makan, nyawa dengan oksigen Allah, jalan atas muka bumi Allah, duduk bawah langit Allah. Risalah Allah kirim ni, kalau kita tak cuba faham, kita kena nilai semula diri kita. Macam ibarat kita ada anak mengajar jauh, zaman-zaman itu, zaman tak ada telefon, zaman tak ada WhatsApp, tak ada macam-macam, orang tulis surat. Anak kita duduk jauh, kirim ke kita surat. Kita ni bukannya tak sekolah, cuma cikgu mati, jadi baca tak apa reti. Kita pun ambil surat tu, selit celah dinding. Dia hitam mana budak-budak ada sekolah nak suruh tolong baca. Kita akan ikhtiar juga supaya kita faham surat tu dan tahu anak kita nak royak gapo. Tapi bila Allah kirim kepada kita 30 juzuk, 114 surah, kita tok atas mari siapa berabuk, jaga-jaga sekali buku, dan kita cuba tak cuba untuk nak faham gapo yang ada dalam tu, maka kita kena nilai diri kita sendiri. Kena kodok apa yang kita buat dengan apa yang Allah bagi kepada kita. Sebab tu ulama-ulama mengistilahkan Quran ni ialah tanda-tanda dalam perjalanan. Kita bila kita nak jalan atas jalan raya, kita akan jumpa tanda-tanda. Tanda ni banyaklah.
Ni tanda garis berkembang, ni selikuh tajam, hak ni cabang 3, hak ni hak laju, hak ni lampu isyarat, macam-macam kita jumpa tengah jalan. Tak kira lah tanda ni hak JKA kalau letak majlis daerah ke, polis ke, JPJ kalau letak, tujuan dia je supaya kita dan orang lain boleh lalu atas jalan ni dengan selamat dan sampai tempat yang kita nak tuju. Tu je tujuan dia. Kalau kita tak patuh kepada tanda jalan, kita tak selamat. Paling-paling komen pun kena sama. Tulis dah hak laju 60, kita 110. Depan ada orang duk tunggu, kena sama. Ataupun tanda arah tulis Kuala Lumpur kena gilah ke depan. Kita gilah ke belakang, tak sapa. Hak ni baru atas dunia. Kalau kita tak patuh kepada tanda jalan, tak selamat dah kita dan tak sampai dah ke tempat destinasi yang kita nak tuju. Sedangkan atas dunia ni, rasanya bumi Allah ni, manusia jelajah belaka dah. Maknanya tempat orang sampai belaka. Hak kita nak pergi sikit lagi, wal istidad li yaumir rahim, kita buat persiapan untuk hari kita nak tinggal. Tempat yang kita nak pergi sikit lagi ni, tempat yang tak ada orang rajin pergi. Tok nenek kita, hak pergi dulu pada kita, mak kita, orang tua kita, saing sobat kita, hak pergi lebih dulu daripada kita. Tak ada seorang habuk kelik semula untuk cerita pada kita, kubur ni gini, malaikat muka nakir gini, soalan dia derah sara ni sara, ular dalam kubur gini, tak ada seorang habuk kelik untuk cerita. Maknanya kita nak pergi ke tempat yang kita tak tahu. Kalau Kuala Lumpur ada orang kelik cerita, mana ada berkembang Petronas tu, kalau kita lenggok jatuh piuh, makna tingginya. Makna ada orang biasa pergi, kalau pun kita tak pergi, orang boleh kelik royak. Nak pergi ke tempat hak biasa orang pergi pun kita perlu kepada petunjuk. Apatah lagi nak pergi tempat yang kita tak pernah pergi. Lebih-lebih lagi kita perlu kepada petunjuk supaya kita selamat. Petunjuk inilah Al-Quran. Sebab tu di antara nama Quran ialah hudan, petunjuk, nurun yang memberikan cahaya, furqan yang membezakan di antara yang benar dengan yang salah. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami turunkan Al-Quran tu pada malam Lailatul Qadar, malam 17 Ramadan, nuzul Quran. Maksudnya ulama-ulama menhuraikan Quran ni secara sekaligus diturunkan daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia, dia turun sekaligus. Semua sekali pada malam 17 Ramadan. Lepas tu barulah diturunkan secara beransur-ansur dalam tempoh lebih kurang 23 tahun melalui perantaraan Jibril alaihissalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada kita. Jadilah dan Allah jaga. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang jaga dia. Sebab itulah orang nak cuba, nak ubah, nak apa, nak kena, tak berjaya. Dia tidak sebagaimana kitab-kitab Allah sebelum daripada ni. Kitab Injil, kitab Taurat, kitab Zabur, tak ada habis dah asli dia. Nya pindah ke pedri-pedri, rahib-rahib dia. Al-Quran, tak nak itu. Orang Iraq, orang Syiah, tempat ambo duduk dulu. Bila dia tanya Quran ada berapa surah? Kita kata setakat ambo ngaji 114 lah. Dia kata umruka khosara. Umur kamu rugi, dia kata. Ngaji dah habis. Dia kata entah umur dah rugi berapa surah? Dia kata entah tak jumpa lagi surah, dia kata. Surah Al-Wilayah dia kata. Surah Al-Wilayah ni orang Syiah dia buat surah, dia cerita tentang kehebatan, kelebihan sehingga peringkat Sayyidina Ali ni para rasul lah. Tapi dia tak nak masuk dalam Quran. Dia buat surah suku, dia kata marilah Quran ada surah Al-Wilayah tu, tak ada juga. Maknanya lampiran suku, tak nak kosek Quran. Setara mana pun orang cuba kena tak berubah walaupun satu huruf. Sebab apa? Sebab yang jaga dia Allah yang menurunkan Al-Quran. Duduk dalam dada para penghafaz, jadi panduan kepada kita.
Dan Quran ni cerita manusia ni minal mahdi ilal lahdi, daripada buaya sampai ke lialah. Malah bukan setakat daripada buaya, dia cerita asal usul kejadian kita lah. Banyak ayat Allah cerita asal usul kejadian kita manusia. Ayat yang pertama surah Al-Iqra yang diturunkan di Gua Hira, cerita hak kejadian manusia. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min alaq. Bacalah dengan nama Tuhan kamu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia daripada segumpal darah. Makna bukan setakat daripada dalam buaya, daripada asal usul kejadian manusia Tuhan cerita sampailah kepada ayat wa ilayyal masir, kamu akan balik kepada ku wahai hamba-Ku. Detail Allah cerita daripada asal usul sampai ke balik. Dan di dalamnya mukjizat yang sangat hebat. Hamba nak ambil saja pagi ni nak gambarkan bagaimana Quran ni bila orang cuba cabar dari segi kesahihan fakta dia, akhirnya yang akan mereka jumpa ialah kebenaran. Allahul ladzi nazzala huwal ladzi nazzala minas sama'i ma'an biqadar fa ansyarna bihi baldatan mayyitat. Dialah Allah, Tuhan yang menurunkan hujan daripada langit dengan qadar. Dan hujan yang turun ni menghidupkan bumi yang telah mati. Ayat Allah dalam surah Az-Zumar. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bila mentafsirkan ayat ni, Ibnu Abbas kata maksudnya huwallazi nazzala minas sama'i ma'an biqadar, dialah Allah yang menurunkan hujan daripada langit dengan qadar. Maksud dengan qadar ni dengan makna hujan yang turun ni sebenarnya setiap tahun dia sama. Dan hujan yang turun ni menghidupkan bumi yang telah mati. Maknanya hujan turun tahun 2000 dia sama dengan hujan turun tahun 90. Sama dengan hujan yang turun tahun 80. Sama dengan hujan yang turun sama Jepun. Sama setiap tahun. Dia tak pernah beza. Cuma mungkin berbezanya bila dia turun dan di mana tempat dia turun. Mungkin tak turun di tempi ni, turun di bukit tanah. Tapi kalau capur semua dia sama. Kalau tak sama, dia menjadikan kitaran air di atas muka bumi ni akan jadi tak seimbang. Dia panggil kitaran hidrologi. Sebab kitaran air dia naik, dia turun. Dia naik, dia turun. Dia tular jadi pusing. Kalau tak sama, dia akan jadi tidak seimbang. NASA, agensi angkasa lepas Amerika, dia cuba cabar fakta ni. Maknanya yang Al-Quran kata sama ni sebenarnya tak betul. Mereka buat kajian dalam masa 4 tahun 2000 sampai 2004 nak kata bahawa fakta Al-Quran adalah palsu. Dalam tempoh 4 tahun NASA buat kajian, akhirnya mereka dapat keputusan, mereka mengakui fakta Al-Quran adalah tepat. Memang air yang turun di atas muka bumi ni setiap tahun jumlah dia sama, dia tak bertambah, dia tak berkurang, cuma yang membezakan turun mana dan masa mana. Jumlah air yang turun di atas muka bumi setiap tahun dalam lingkungan 3.6 trilion ton. Tu. Capur belaka. Maknanya apa yang Al-Quran beritahu tu adalah satu kebenaran. Kalau saintis-saintis yang kaji ni dia jujur, akhirnya dia akan akui kebenaran. Cuma sama ada lepas pada tu dia beriman ataupun tidak. Itu je. Sebab apa? Sebab kita duduk di alam ni yang ada pencipta dia. Pencipta kepada alam ni ialah Allah yang menurunkan Al-Quran. Sebab tu dia jadi selari. Mana mungkin Allah yang menciptakan alam ini, kemudian Allah yang menurunkan Al-Quran. Jadi bila ayat-ayat Al-Quran ni menceritakan tentang alam, dia jadi salah fakta dia. Mustahil berlaku. Dan bagi orang-orang yang beriman, bila tengok semua ni, mereka akan kata Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Ya Allah, engkau tidak jadikan semua ni sia-sia, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Semua ada di sekeliling kita ni bukti-bukti kekuasaan Allah, kita tambah dengan fakta. Tak sodok peliklah
belah timur tubik kalimah Allah, tengok awan jadi kalimah Allah. Dalam Quran tu banyak dah kalimah Allah. Orang kita ni dia suka benda pelik-pelik. Dia suka benda tebal pokok serupa kalimah Allah dia kata. Belah timur kalimah Allah, tengok awan serupa kalimah Allah. Tu dia suka sangat benda pelik-pelik. Padahalnya kalimah Allah ni banyak doa dah dalam Quran. Kelih tu je. Kita jangan, kalau zaman Nabi hak jenis benda suka pada benda pelik-pelik ni orang Badui. Orang Badui dia mari dengan Rasulullah, ya Rasulullah, aku boleh beriman tapi dengan syarat panggil pohon tamar tu mari sini. Jadi mikir orang Badui, Nabi kata mungkin panggil sendiri jadi mari. Jadi kita hak Badui ni kita tak semikir style Badui lah. Kita tak memerlukan kepada benda yang pelik-pelik, kerana benda yang ada di alam ni, yang ada dalam Quran sebenarnya dah cukup untuk menjadikan kita seorang yang beriman. Tak perlu kejut dengan benda yang pelik-pelik. Biar kita hidup secara normal, Quran ada depan kita sebagai panduan, dan Quran ni supaya kita sebut tadi, ini adalah petunjuk sepanjang jalan. Petunjuk sepanjang jalan untuk kita pergi kepada maksud hak saya nali kata takwa tadi, wal istidad liyaumir rahil. Kita buat persiapan untuk hari kita nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cukuplah sekadar tu sebagai tazkirah lekah kita pagi ni. Mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati Allah. Depan kita ada lebih kurang hari ni 17, ada dalam 12 hari 13 hari lagi insya-Allah baki daripada bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita hayat, kesihatan, kita boleh menyempurnakan baki daripada bulan Ramadan al-Mubarak. Seterusnya kita layak untuk terima ganjaran pada hari Idul Fitri nanti. Id ni orang kita salah sebut, dia sebut Aidil Fitri. Aid itu tak ada makna. Betulnya Id ni dia asal daripada perkataan ada, maknanya balik. Id ni makna kembali, fitri fitrah. Hari di mana kita balik semula kepada fitrah kita. Apa makna fitrah? Fitrah kita macam mak kita beranak kau kita dulu, dalam keadaan putih, bersih, suci. Jadi sepatutnya kita keluar daripada bulan Ramadan sambut Idul Fitri dalam keadaan kita sambut hari kita balik semula kepada fitrah. Dengan puasa kita, qiyam kita, solat kita, tadarus kita, sedekah kita, semua ni sepatutnya menjadikan kita bersih, comel balik sebagaimana fitrah kita sebagai seorang hamba Allah yang sebenar. Cukuplah sekadar tu dulu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.